Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen. Barisan Ahmad Daniel Asri yang turun buat kali yang keempat walaupun minit bermainnya agak begitu rendah pada ketika ini. Dan kita dapat lihat formasi yang berubah daripada 4-2-3-1 sebelum ini kepada 4-5-1 di mana 5 pemain di barisan tengah atau inilah barisan kesebelasan utama Kedah seperti yang dikatakan oleh Ketua Jurulatih tadi Aidil Sharif di pasukan Kedah dalam perlawanan pada malam ini. Untuk pasukan Kedah begitu juga dengan Rabih Ataya dan juga Cece Kipre di mana formasi yang digunakan oleh Aidil Sharif masih lagi dengan 4-1-4-1 di mana sudah pastilah tugas yang pasti akan bergili-gili diambil dari segi possession yang dapat kita lihat. Cece Kipre ke Pas Sherman begitu juga dengan Rabih Ataya sentiasa saja boleh bertukar-tukar posisi sementara Badrul Bakhtiar dan begitu juga dengan Anumantan Kumar akan berada di bahagian tengah untuk memberikan sokongan dan mengumpan kita katakan bola kepada semua pemain-pemain yang berada di hadapan yang ada kepada pemain itu. Badrul Bakhtiar menghasilkan 2 jaringan dalam perlawanan terakhir untuk bersama dengan pasukan Kedah. Pemain senior yang perlu diberikan perhatian. Jadi whistle permulaan sudah pun berbunyi untuk kita lihat perlawanan sudah pun bermula sekarang ini dengan Selangor jersey serba gelap yang dapat saudara lihat pada ketika ini, sementara pasukan Kedah sudah pastilah dengan jersey hijau kuning mereka. Jadi CJ pada ketika ini keadaan padang agak baik juga, tetapi Selangor sedang menyusun serangan. Satu hantaran baik sekarang peluang dengan pantas kita dapat lihat penjaga gol Kedah Syahrir Sa'ri berjaya mengegang Oliver Buff tadi daripada mendapat peluang dalam kita katakan situasi yang hampir kedudukan 1 lawan 1 tadi. Di peringkat awal satu true pass yang begitu baik, hampir terlepas kawalan pemain pertahanan pasukan Kedah. Satu hantaran ke tengah yang baik, tandukan ke belakang peluang, tetapi rembatan yang dilakukan oleh Ahmad Daniel Asri tidak tepat ke sasaran ataupun Safwan Baharudin sebenarnya dengan penguasaan 5 pemain di bahagian tengah nampak begitu berkesan pada ketika ini. Apapun Cece Kipre sekarang di penjuru sebelah kanan berdepan dengan tim Hubeck, cuba untuk melepasi tim Hubeck tapi masih dapat dikawal. Satu hantaran tengah ke tengah mencari Badrul Bakhtiar tetapi Jordan Aibila berada di situ. Dan akhirnya bola keluar. Asakan yang cuba dilakukan oleh Rabih Ataya. Hisham membuat kesilapan. Pantas sekarang ni bagaimana kita dapat lihat oleh Ifadayu sekarang ni. Masih dalam kawalan Ifadayu. Tolakan ke belakang. Ke tengah bagaimana sekarang ini. Agak lambat sedikit Oliver Buff. Bola dapat dikawal, dirampas kembali oleh pemain Kedah. Tetapi bola dalam kawalan pemain Selangor. Oh, dapat dirampas di situ. Satu hantaran ke tengah Ifadayu. Bagaimana kali ini Ahmad Daniel, satu orang ke tengah, Brendan dan gol! Daripada kita katakan Oliver Buff yang mendapat peluang tadi. Oliver Buff yang tiba-tiba muncul walaupun lebih banyak bergerak di bahagian tengah. Tetapi peluang yang ada, inilah yang dapat kita lihat pada minit yang ke-32 ini ataupun kepada minit yang ke-33. Bagaimana Oliver Buff yang dapat menghasilkan jaringan pertama untuk pasukan Selangor dan juga merupakan jaringan pribadinya yang keempat dalam perlawanan ini. Kita lihat bagaimana gerakan daripada Ahmad Daniel tadi. Dia bukan melakukan percubaan tetapi melakukan hantaran pendek kepada Oliver Buff yang berada di dalam kawasan kotak penalti. Bijak tindakan yang dilakukan oleh Ahmad Daniel tadi yang melorongkan bola itu kepada Oliver Buff di celah-celah 2 pemain pertahanan pasukan Kedah untuk menolak bola masuk bagi gol pertama pasukan Selangor. Selangor 1, Kedah 0. Terpaksa bermain dengan terpaksa menolak bola keluar. Setakat ini dengan kita katakan dengan aksi kali pertama dia telah bermain dengan baik. Oh, dijatuhkan. Penalti diberikan. Kekasaran yang dilakukan ke atas Kepas Sherman oleh tim Hubeck untuk memberikan sepakan penalti kepada pasukan Kedah. Bagaimana gerakan daripada Cece Kipre melakukan lorongan ke dalam penalti. Oh, sememangnya betul-betul berlaku. Ada kekasaran dilakukan dan sememangnya di dalam kawasan kotak penalti. Kepas Sherman
Posisi manakah yang akan menjadi pilihan kepada Kepas Sherman untuk menghasilkan jaringan. Satu hantaran Leret dan gol. Gol untuk pasukan Kedah pada minit yang ke-79 untuk menyamakan kedudukan. Sekali lagi kita lihat tidaklah begitu kencang, tetapi Khairul Azhan Khalid tertewas tersilap langkah ke sebelah kiri, sedangkan bola datang Leret ke sebelah kanan pintu gol Selangor. Sekali lagi kita lihat sepakan yang tidaklah terlalu kencang ataupun padu, tetapi sudah cukup untuk menewaskan Khairul Azhan Khalid. Jordan Aim Bela. Masih lagi Kedah sekarang ini menyusun. Satu cutback ke belakang. Anu Manten dapat dikawal oleh Brandon, tetapi terlepas. Cantik kawalan dilakukan lantaran ke tengah. Peluang kepada Selangor dan dapatan gol. Cice Kipre. Cice Kipre merembat untuk menghasilkan gol yang kedua bagi pasukan Kedah. Pada menit yang ke-85 ini. Itulah kelalaian yang berlaku di hadapan pintu gol pasukan Selangor. Gol pribadi yang kedua untuk Cice Kipre selepas satu jaringan yang dihasilkannya ketika pasukan Kedah bertemu dengan pasukan Sabah. Jadi inilah kesungguhan daripada penyerang yang beraksi untuk pasukan Ivory Coast ini. Kita dapat lihat bagaimana Azamuddin yang berjaya melakukan satu hantaran pendek ke dalam kawasan kotak penalti, dapat dikawal dengan kemas di situ, tetapi ada 3 pemain Selangor termasuklah akhirnya Syahrul Nazim yang berjaya ditewaskan di situ oleh Cice Kipre. Kita dapat lihat dengan begitu mudah sekali menghasilkan jaringan di celah-celah 3 ataupun 4 pemain Selangor yang berada dalam kawasan kotak penalti. Pujian harus kita berikan kepada gerakan yang dilakukan oleh Azamuddin tadi. Yang kedua nampaknya tidak berpihak kepada Selangor. Satu cutback ke belakang, tetapi peluang yang dimiliki oleh Syarif Fikri, tetapi sentuhannya menyaksikan bola melambung tinggi. Dan Mukhari Ajmal yang dibawa masuk Brandon Gunn pula, kapten pasukan Selangor pula, akan masih mengawal keadaan. Nur Hakim Hassan pula sekarang dalam kawasan kotak penalti. Dapat dikawal dengan baik, dapat disekat dengan baik di situ oleh pemain pertahanan Kedah, Amirul Hisham, untuk menolak bola keluar. Sepakan penjuru kepada pasukan Selangor dalam keadaan yang tertekan pada ketika ini. Sepakan penjuru ke tengah. Bagaimana sekali lagi kita dapat lihat Syahril Sari sekali lagi mengawal keadaan. Belum selamat untuk pasukan Kedah.